Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan insyaAllah bersama kami pada hari ini adalah untuk melengkapkan tugasan kedua bagi kerja khusus profesional keguruan EDUP 2112 bagi pensyarah Puan Nurhaniza binti Hashim. Okay, tajuk bagi tugasan kerja khusus ini adalah isu pelanggaran kod etika perguruan yang akan dipersembahkan oleh kumpulan kami, iaitu saya Muhammad Zulfikri bin Abu Hassan bersama sahabat saya Muhammad Wafi bin Rohimi. Okey, bergerak kita ke slide seterusnya. Okey, dalam tugasan yang diberikan ini, kami telah berbincang dan bersependapat untuk mengambil satu isu berkenaan dengan pengurusan ekonomi dalam kalangan guru. Okay, di mana dalam pengurusan ekonomi ini kita akan membawa perbincangan tentang pengenalan dan isu yang akan dibincangkan, dan juga kita akan menyebut dan menyatakan justifikasi sebab dan puncanya apakah pengurusan ekonomi dalam kalangan guru ini, dan seterusnya kita akan membawa perbincangan ke cara mengatasi, dan seterusnya kalam akhir sebagai penutup. Okay, seterusnya. Okay, InsyaAllah sebelum kita mendalami lagi topik yang dibincangkan pada malam ini, Cikgu Wafina, suka untuk saya bawa kepada pendengar semua, iaitu kod etika perguruan. Antaranya yang kita dapat fahamkan secara ringkasnya, di mana kod etika ni dia menyediakan satu garis panduan yang akan memandu guru-guru dalam bertingkah laku sepanjang mereka bergelar profesion keguruan. Dan kod etika ni juga akan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab, amanah, serta sikap sebagai seorang guru. Okay, seterusnya kod etika ni juga dia dapat meningkatkan imej profesion keguruan serta secara tak langsungnya, kalau kita dapat tengok, dia akan dapat membuka mata masyarakat dalam memahami tugas sebagai seorang guru ni yang bukan hanya sekadar datang ke sekolah dan mengajar, malah lebih lagi daripada itu. Dan yang terakhir, kod etika ni adalah dari diri guru itu sendiri yang mana memelihara kepercayaan yang diberikan oleh pentadbiran sekolah khususnya, dan secara amnya dari pihak kementerian, dan di mana ia juga dapat memupuk sifat bertanggungjawab ketika ataupun dalam berorganisasi. Okay, antara isu yang banyak terdapat dalam kesalahan dalam etika perguruan ni, antaranya yang dapat kami senaraikan adalah tidak hadir bertugas, gangguan seksual, rasuah, tidak jujur dan amanah, ingkar arahan ataupun perintah, penyalahgunaan dadah, kecurian, jenayah syariah, dan yang terakhir yang akan kita bincangkan secara yang lebih mendalam, iaitu keterhutangan secara serius. Okay, seterusnya. Okey, bagi topik yang menarik bagi kumpulan kami pilih, iaitu keterhutangan secara serius ini, di mana dia membawa kepada aspek ekonomi ataupun soal pengurusan wang. Okey, slide seterusnya. Okey, sebelum kita menyentuh berkenaan dengan keterhutangan secara serius, marilah kita sama-sama kenali apakah yang dimaksudkan dengan hutang. Okay, hutang ni dia membawa maksud yang mana wang yang dipinjamkan daripada seseorang individu pada individu yang lain, dan juga dia akan membawa tanggungan yang memerlukan satu pihak, iaitu penghutang, untuk membayar wang ataupun nilai yang dipersetujui oleh pihak lain, iaitu pemiutang. Maksudnya dalam konsep berhutang ni dia akan melibatkan dua pihak antara pihak penghutang dengan pihak pemiutang, yang mana pihak pemiutang ni yang akan meminta untuk meminjamkan sejumlah wang, yang di mana secara konsep bayaran dia tu adalah bayaran tertunda ataupun beberapa siri bayaran yang dipersetujui seperti mana yang dinyatakan di dalam kontrak ataupun syarat, yang mana dua-dua pihak ni tak ada masalah untuk mengikutinya. Dan hutang ni juga adalah diletakkan dalam satu tempoh yang dipersetujui contohnya mungkin dalam tempoh 6 bulan, 12 bulan ataupun 24 bulan dan seterusnya. Okey, so, Cikgu Zul, boleh saya tambah sikit Ya, silakan. Isu kehutangan serius ni yang kami ambil adalah berdasarkan beberapa analisis yang telah dibuat
iaitu rata-rata isu kehutanan serius ni antara isu yang hampir dikatakan yang tertinggi dalam kalangan penjawat awam dan khususnya iaitu guru, yang mana ada berlaku beberapa isu di mana guru yang terlibat dengan kehutanan yang serius iaitu melalui pinjaman bank, serta ada isu yang beberapa isu yang melibatkan pinjaman dengan pinjaman wang yang tidak berlesen seperti ahlung dan sebagainya. Okey, atas saya serahkan balik kepada Cikgu Zulkifli. Okey, betul yang dikatakan oleh Cikgu Wafi tadi itulah, yang mana konsep hutang ni adalah kebanyakannya lah daripada pihak bank, tetapi dia tak menjadi satu isu yang besar lah jika pihak yang berlesen ataupun yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia yang memberi hutang. Sebab dari pihak yang berlesen ni mereka ada kaedah ataupun mereka ada cara lah untuk menganalisis, menapis, menyiasat rekod-rekod terdahulu si pemohon sebelum mereka memberikan hutang. Melainkan pula dari pihak ahlung lah contohnya yang tidak meletakkan syarat yang ketat seperti bank-bank yang buat lah. Sebab tu bila kita sebut keterhutangan yang serius ni, dia akan banyak melibatkan dari pihak-pihak yang tidak berlesen lah, khususnya yang mana Cik Wafi sebutkan tadi tu. Okey, melihat kepada konsep keterhutangan yang serius ni, menurut SPA lah, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, yang mana dia mendefinisikan keterhutangan ni adalah jumlah hutang yang tidak bercagar, yang tidak bermilik dan melebihi 10 kali emolumen bulanannya. Sangat tinggi ya bila kita dah melebihi 10 kali emolumen ni. Dan ini membawa maksud yang baki gaji akhir itu adalah kurang daripada 40%. Jadi bila mana kita dah dapat gaji, kita tolak hutang, tolak ni, gaji kita kurang daripada 40%. Maksudnya kita berada di dalam kelompok yang bahaya lah. Okey, oleh yang demikian, pegawai ataupun pejabat awam lah hanya dibenarkan berhutang sehingga 60% saja daripada emolumen dan mempunyai baki sekurang-kurangnya 40%. Yang ni yang syarat yang diletakkan oleh melalui peraturan kewangan perkhidmatan awam lah khususnya. Okey, seterusnya. Okey. Oh, tulisan tak apa nampak. Tak apa. Okey, menurut agensi perkhidmatan kaunseling dan hutang yang mana dia menyatakan melalui laporan Bank Negara Malaysia, Malaysia antara negara yang tertinggi lah di rantau Asia ni dengan rekod setinggi 89% kadar pemiutang yang ada di negara ni, di negara Malaysia khususnya. Dan sejak 2006 hingga 2016, AKPK menyatakan sebanyak 148,138 pelanggan ataupun klien yang telah mendapatkan nasihat berkenaan hutang-hutang mereka di AKPK, dan banyak perkara yang kita lihat yang menjadi pembawaan lah daripada penjawat-penjawat awam khususnya dalam isu hutang ni, di mana rekod yang dinyatakan oleh AKPK sendiri tu pun lebih 80% daripada klien ataupun pelanggan yang mendapatkan khidmat nasihatnya adalah dari pegawai yang berkhidmat di sektor kerajaan itu sendiri. Okey, seterusnya. Okey, kita melihat kepada peraturan mengenai pinjaman dan had maksimum potongan gaji lah, khususnya pegawai awam. Semua pegawai awam adalah dikehendakilah ataupun dimestikan ataupun dipatuhi syarat ni, di mana mematuhi peraturan-peraturan seperti berikut. Mari kita tengok apa dia. Okey, yang pertama iaitu peraturan kewangan, peraturan 12, peraturan-peraturan pegawai awam iaitu dalam kurungan kelakuan dan tata tertib 1993 menyatakan bahawa pegawai awam ataupun pejabat awam dilarang untuk meminjam wang daripada mana-mana orang, khususnya yang menjalankan perniagaan pemberian pinjaman wang. Ini yang dijelaskan lagi di dalam konteks tersebut, di mana perniagaan pemberian pinjaman wang ni yang secara tidak berlesen lah ataupun yang secara tidak sah dan yang tidak berdaftar dengan Bank Negara Malaysia, yang mana boleh memberikan kesan yang buruk lah kepada pelanggan-pelanggan yang mencari jalan mudah untuk
mendapatkan pinjaman daripada pemberian pinjaman wang ni. Okay, yang seterusnya, pegawai awam hanya boleh meminjam wang daripada institusi kewangan yang berlesen dengan syarat-syarat yang tertentu saja, seperti mana yang telah kami sebut di awal tadi, di mana pegawai awam ni dah memang terikat untuk pinjam bahagian kewangan ni di bank-bank sajalah ataupun beberapa sektor kewangan yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia secara sah lah, dan boleh dapat mengikat kontrak yang tidak membebankan mana-mana pihak lah khususnya. Okey, seterusnya untuk peraturan 13, iaitu peraturan pegawai awam dalam kurungan kelakuan dan tata tertib 1993. Agregat hutang dan liability ni dia tidak bercagar, dan pada bila-bila masa tertentu melebihi jumlah wang sebanyak 10 kali emolumen bulanannya, seperti mana yang saya sudah sebut di awal tadi. Dan pegawai seorang penghutang penghakiman dan hutang tersebut belum lagi dijelaskan dalam tempoh 1 bulan dari penerbitan perintah bermeterai penghakiman itu. Jadi dia bermaksud di mana seorang pegawai itu yang dah diisytiharkan mempunyai hutang penghakiman lah. Yang mana hutang penghakiman ni dia bermaksud dia dah ada rekod dengan mahkamah dan dia ada hutang tunggakan lah yang masih belum diselesaikan, dan dalam mana tempoh 1 bulan daripada perintah itu dimeterai, maka dia tidak layak ataupun tidak dibenarkan untuk membuat permohonan barulah berkenaan untuk hutang-hutang baru yang ingin dia mohon. Okey, yang terakhir adalah pegawai yang bankrupt. Ini memang lagi terang, jelas dan bersuluh lah. Yang mana pegawai bankrupt ni yang 100%-nya dapat kita pastikan yang memang mempunyai hutang lebih daripada 100% emolumen yang kita sebut awal tadi lah. Bermakna daripada gaji dia tu pun sendiri dia tak dapat nak bayar hutang-hutang yang dia ada kerana pendapatan dia tu kurang daripada jumlah hutang yang dia ada ketika itu. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita masuk pada punca dan sebab. Itu saya serahkan semula kepada Cikgu Wafi lah. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Seterusnya kita masuk pada punca dan sebab yang mana wujudnya isu kehutangan yang serius dalam kalangan guru. Okey, yang pertama sekali kita boleh tengok dekat situ iaitu tidak membuat semakan kewangan yang sihat. Selepas tu yang kedua, membuat pinjaman melebihi 60% daripada lebihan gaji, kurang mendapat pendedahan awal tentang pengurusan kewangan. Okey, dalam kita tengok tiga-tiga perkara ni iaitu punca yang mana rata-rata penjawat awam yang mula bekerja ataupun kategori yang mana baru mendapat pekerjaan tidak mendapat orang kata kursus ataupun pendedahan awal tentang sihat kewangan. Dan rata-rata pekerja yang awal baru mendapat pekerjaan terlalu teruja dalam membuat pinjaman, sehingga kan ada yang beberapa isu membuat pinjaman sehingga melebihi 60% daripada lebihan gaji, yang mana seperti kita tengok yang awal tadi iaitu melebihi, sepatutnya gaji lebihan gaji mesti ada 40%, tapi disebabkan hutang yang serius sehingga menyebabkan mungkin ada yang lebih daripada 60% sehingga mungkin ada yang 70% dan sebagainya. Itu menyebabkan rata-rata penjawat awam tak dapat mengawal kata dia punya pengurusan kewangan lah. Dan macam saya sebutkan tadi, kurang mendapat pendedahan awal tentang pengurusan kewangan ni adalah salah satu juga punca dalam masalah kewangan dalam kalangan penjawat awam, khususnya guru lah. Okey, cadangan dan cara untuk mengatasinya adalah yang pertama sekali, seperti mana sedia maklum, mendapatkan khidmat nasihat melalui AKPK. AKPK ni apa dia? Iaitu AKPK ni adalah agensi kaunseling dan perkhidmatan kewangan yang mana yang disediakan oleh agensi kerajaan dalam membantu penjawat awam khususnya untuk mendapatkan khidmat nasihat tentang kewangan, sihat kewangan. Dan seterusnya membuat semakkan sihat kewangan secara berkala. Di sini kita boleh tengok semakan sihat kewangan ni dia macam kita setiap 6 bulan sekali mungkin itu kita akan cek lah dari segi komitmen berapa dan lebihan gaji berapa,
bagi kita nak elakkan membuat pinjaman yang melebihi 60% gaji, sehingga menyebabkan rata-rata gaji tersebut berlaku pengurangan lah. Dan seterusnya, mendapatkan khidmat pendidikan kewangan dengan lebih awal bagi mengelakkan berlakunya kehutanan serius. Yang mana orang kata pendedahan awal itu ataupun kesedaran awal daripada penjawat awam ini amat perlu bagi memberi kesedaran bagi mengelakkan berlakunya muflis. Dan kita boleh tengok dekat sini rata-rata isu yang berlaku dalam penjawat awam kategori muda, pegawai muda khususnya ataupun penjawat awam muda, kebanyakannya mempunyai masalah iaitu muflis dengan lebih awal. Ya, Okey, Cikgu Ufi, saya nak ya. selit sikit lah. Saya tertarik berkenaan dengan semakan sihat kewangan secara berkala ni lah. Yang mana sebenarnya semakan ni kita boleh buat sendiri. Mana saya kongsi sikit lah daripada tip yang saya duk buat selalu. Yang mana kita ambil contoh lah perbelanjaan berkenaan minyak kereta contohnya kan. Risik-risik yang kita bayar, yang kita dapat lepas kita bayar tu sebenarnya kita boleh simpan. Dan kalau kata secara lebih terperincinya tu kita boleh lekatkan, kita buat ala-ala buku scrap lah. Yang ni benda ni mungkin nampak remeh sangat, tapi dari segi konsep pengurusan kewangan ni banyak membantu saya jugalah dalam menjelaskan berapa anggaran perbelanjaan minyak kereta saja selama sebulan, dan juga saya boleh buat secara tahunan lah. Jadi secara dekat situ bergantung jugalah pada harga minyak semasa sebenarnya, tapi dia tak banyak sangat mempengaruhi lah, sebab pergerakan saya pun hanya berulang-alik kerja dan pulang ke kampung saja. Dari contoh yang kecil lah macam tu, ataupun contoh-contoh lain pun kita boleh buat jugalah. Contohnya macam hutang PTPTN kan. Banyak graduan yang mendapatkan pinjaman dari PTPTN ni, mereka ambil mudah. Sebenarnya kadang tu ada yang buat tak kisah sampai bila mana dah satu tempoh yang panjang, contoh setahun dah bergraduan, baru dapat kerja, dan bila mereka nak mula bayar PTPTN, mereka akan bayar dalam jumlah yang rendah saja, sebab mereka kata PTPTN ni tak keluar ke arahan untuk bayar secara penuh. Dia akan jadi isu balik bila mana mereka ni nak mohon untuk pinjaman perumahan. Pertama sekali, bank akan cek status pinjaman pelajar-pelajar ni dengan PTPTN lah. Jika ada tunggakan, memang 100% permohonan itu akan ditolak. Yang ni yang mana saya dapat makluman sendirilah daripada pegawai PTPTN yang pernah saya berurusan. Dan saya antara salah seorangnya lah yang tak dapat nak mohon untuk pinjaman perumahan sebab saya ada tunggakan. Dan alhamdulillah lah, melalui akaun KWSP yang kedua tu, saya dah jelaskan lah tunggakan yang ada dan membuat pembayaran secara sistematik balik, dan untuk menjaga ke rekod SIKRIS, susah sikit nak sebut, SIKRIS ni, yang mana mereka akan semak balik lah pola ataupun pattern pembayaran kita tu. Kalau kita istilah bank tu, bayar cantik, tak ada masalah. Itulah. Okay, terima kasih. Okey, baik. Itu adalah sikit perkongsian daripada Cikgu Zulkifli. Dan seterusnya kita pergi pada poin yang kelima, iaitu mengimbangi aset dan liability yang ada. Macam tadi kita tengok macam mana Cikgu Zulkifli berkongsi kaedah dia, dan ini kita boleh guna dalam kita nak mengimbangi aset dan liability yang ada, yang mana bagi mengimbangi aset dan liability, kita mesti meletakkan aset kita berapa kita ada, simpanan, apa aset seperti kereta, rumah dan sebagainya. Dan kita mesti tengok pula pada liability, iaitu liability itu maksud hutang kita yang ada. So kita boleh tengok dekat situ macam mana kita nak mengimbangi aset dan liability bagi tidak membebankan kita pada masa akan datang. Okey, seterusnya kita masuk pada rumusan lah yang terakhir. Iaitu kita boleh tengok dekat sini yang mana penjawat awam ni, terutamanya daripada golongan pelaksana dan pegawai pada peringkat rendah ni, perlu mengambil inisiatif awal bagi mendapatkan perkhidmatan dalam menyediakan diri menjelang persaraan. Rata-rata penjawat awam yang ada pada masa kini belum membuat beberapa penyediaan awal melalui persaraan.
Okey, seterusnya institusi latihan kerajaan yang berkaitan juga perlu menyediakan kursus dan latihan berkenaan literasi kewangan bagi meningkatkan pengetahuan pejabat awam pada setiap peringkat, kerana pendapatan yang tinggi dalam kalangan pegawai peringkat pertengahan ke atas juga tidak menjamin kemampuan mereka untuk mengurus kewangan peribadi dengan bijak. Dan seterusnya, mentaliti kestabilan bekerja di sektor kerajaan juga perlu dilihat semula kerana zaman kini tidak seperti dahulu di mana beban kerja yang tinggi, kenaikan gaji tidak seiring kadar inflasi dan kompleksiti dalam menjalankan tugas juga harus diambil kira. Dan secara rumusannya, pejabat awam juga perlu lebih peka akan kepentingan literasi kewangan peribadi dari awal perkhidmatan. Yang mana saya telah sebutkan tadi, pendedahan awal. Pendedahan awal ni yang seterus juga perlu diberi oleh institusi latihan kerajaan yang mana kita ada di sini, iaitu AKPK khususnya, yang membantu memberi pendedahan awal tentang konsep pengurusan kewangan. Okey, dan akhir sekali, perancangan kewangan yang teratur sepanjang tempoh perkhidmatan juga perlu ditekankan pada setiap peringkat bagi melengkapkan diri dengan ilmu dan disiplin yang tinggi berkenaan literasi kewangan bagi menjamin persaraan yang tenang. Okey, itu sekadar rumusan daripada saya dan mungkin ada penambahan sikit, Cikgu Zafri. Okey, saya tertariklah dengan poin Cikgu Fi yang cakap tadi tu berkenaan mentaliti kestabilan bekerja di sektor kerajaan ni lah. Sebab bila kita tengok rata-ratanya yang bekerja di sektor kerajaan ni mudah untuk diberi pinjaman lah. Tapi di sebalik kemudahan tu sebenarnya ada beberapa syarat ataupun beberapa ikatan yang boleh menjerut semulalah kepada pemohon-pemohon pinjaman ni. Saya kongsikan sikitlah satu dapatan daripada carian yang sempat saya buat tadi ni. Di mana profession guru ni berada di tempat keempat pada tahap stres dalam kerjaya, di mana berada di belakang pegawai polis, warden penjara dan doktor kot kalau tak salah saya, dan profession guru ni berada di tempat keempat. Dan di dalam skop stres yang dialami oleh guru tu, dan tempat ketiga yang berada dalam skop stres tu adalah berkenaan pengurusan kewangan yang dialami oleh profession keguruan itu sendiri. Kat sini dapat kita tengoklah bahawa mungkin dari guru sendiri pun dia mungkin tak dapat pendedahan lah. Tak dapat pendedahan seperti mana yang Cikgu Wafi dah sebut tadi, berkenaan dengan pendedahan pengurusan kewangan yang baik, berkenaan dengan pendedahan syarat-syarat ataupun etika-etika peminjam kewangan, baik dari segi peraturan ataupun perkeliling yang telah ditetapkan oleh kerajaan sebenarnya yang telah lama, tapi tidak dihebahkan ataupun tidak didedahkanlah kepada penjawat-penjawat awam, khususnya profession keguruan itu sendirilah. Yang mana bila kita tengok guru ni sebenarnya kalau kata dia bijak menguruskan kewangan, dia sebenarnya dapat mengimbangi pendapatan lah dengan perbelanjaan tu. Dan jika guru tu sendiri pun dia gagal untuk menguruskan kewangan, maksudnya dia akan menghadapi kesukaran ataupun dia akan menghadapi masalah lah. Yang mana secara tidak langsungnya tu dia akan boleh menjejaskan tumpuan dia lah dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dan guru ni juga kita tak nafikan lah. Memanglah kita sendiri pun di dalam profession keguruan ni banyak lagi bidang yang boleh kita pelajari dan untuk kita amalkan, dan kita juga dapat kongsikan ilmu yang kita pelajari itu kepada pelajar-pelajar kita, khususnya pendedahan ataupun ilmu tentang pengurusan kewangan ni sendiri. Sebab secara silibusnya kita tak menyentuh secara keseluruhan lah tentang pengurusan kewangan ni. Sebab di dalam subjek-subjek yang ada di dalam KSSM ataupun KBD sekalipun, hanya secara asasnya sajalah berkenaan asas ekonomi, dan secara pengurusan kewangan pun tak disentuh secara mendalam lah. Itulah sikit sebuah kongsian pada saya. Kembali pada Cikgu Wafi. Okay, kita dah sampai pada penghujung dan itu saja secara ringkas daripada kami tentang isu etika guru dalam perkhidmatan. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.